tergolong dalam dosa besar. Ia adalah murtad. Alhamdulillah, syukur saudara, hingga ke detik ini kita masih lagi Muslim yang sejati dan hendaknya kita peliharalah keislaman kita ini dengan sebaik mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Aziz Desa dalam program Dahsyat 13 bertujuan memaparkan 13 dosa besar yang sering berlaku dalam masyarakat kita. Masya Allah, dahsyat. Memang dahsyat saudara. Kerana topik yang akan kita bincangkan kali ini merupakan salah satu lagi perlakuan dahsyat yang menjurus kepada dosa besar, iaitu murtad ke jalan neraka. Bagi mereka yang telah tersasar ataupun yang telah terbabit dengan murtad ini, sudah tentu ada ceritanya yang tersendiri. Apa kata kita dengarkan pengakuan mereka. Saya kenal yang boyfriend saya tu daripada college. Orang kenal kat situ. Sejak daripada tu lah saya macam mula ikut dia. Saya ikut apa yang dia cakap apa semua. Family takut saya akan jebak dengan murtad ni lah. Sebab takut saya akan bertukar agama. Kita orang macam sebab family kita orang halang kita orang kan. So kita orang macam saya sanggup tukar agama lah. Nak pergi dengan dia. Nak kahwin dengan dia. Mula dia kata tukar dulu agama, kita kalau dah kahwin nanti tak ada apa-apa halangan lah nanti kan. Dia cakap sebab kita orang kan Islam susah nak kahwin apa semua. So dia kata kalau tukar agama dulu senanglah nak kahwin. Masya Allah, dahsyat. Memang dahsyat saudara. Demikian pengakuan mereka yang murtad. Kita bersyukur kerana kita masih menjaga diri kita sebagai penganut agama Islam yang hebat. Setahu saya murtad ini ada 3 kategori. Satu, orang yang murtad tetapi merahsiakan beliau murtad. Yang kedua, beliau murtad menzahirkan dia atau mereka murtad. Yang ketiganya, murtad dan juga turut berperang ataupun memusuhi Islam. Ini tidak seharusnya berlaku. Apapun, mari kita lihat dengan lebih jelas penjelasan definisi murtad. Murtad berasal daripada perkataan irtadda murtaddun. Itu bahasa Arab. Yang berarti di segi bahasanya ialah kembali. Atau yang dimakna sebagai kembali ke agama asal. Di dalam kitab Al-Fiqh Al-Manhaji menyatakan murtad menurut istilah hukum ialah beralih daripada memeluk Islam kepada memeluk agama atau anutan lain. Pada zaman jahiliyah, murtad berlaku secara berleluasa. Umat ketika itu yang menyembah berhala dan patung-patung telah memeluk Islam sebagai agama baru. Namun antara mereka ramai juga yang kembali kepada kepercayaan asal datuk nenek moyang kerana iman yang nipis terhadap Islam. Biasanya di peringkat awal Islam, di mana masyarakat jahiliah penyembah-penyembah patung, penyembah-penyembah berhala, dan bila mana datang Islam, mereka pun terima Islam, masuk Islam. Tiba-tiba mungkin sebab-sebab tertentu mereka keluar pada Islam dan balik ke agama asal mereka, balik sama patung-patung semula. Maka itu dinamakan murtad. Namun hari ini murtad berlaku di kalangan orang Islam yang dilahirkan Islam serta mereka yang bergelar saudara baru. Tetapi hari ini perkataan murtad atau pengertian murtad dimaknakan, digunakan secara umum, iaitu seseorang yang keluar daripada Islam, tidak kira sama ada dia Islam asal ataupun Islam convert ataupun Islam yang masuk Islam. Yang penting bila dia keluar daripada Islam, sama ada dia balik ke agama asalnya ataupun tidak, yang penting dia keluar Islam. Murtad boleh berlaku melalui mana-mana daripada 3 cara, iaitu pertama, menolak hukum yang telah disepakati dan diketahui kaum muslimin, seperti menolak hukum kewajipan sembahyang, berzakat, puasa, mengerjakan haji dan sebagainya. Kedua, melakukan perbuatan yang dilakukan orang kafir seperti menyembah berhala atau perbuatan yang bercanggah dengan pegangan agama seperti mencampak Al-Quran ke tempat najis dengan sengaja. Ketiga, mengucapkan sesuatu yang bercanggah
dengan pegangan Islam, sama ada ia lahir daripada keyakinannya, keingkarannya atau bertujuan mempersendakannya. Berwaspadalah, dosa murtad boleh berlaku melalui mana-mana daripada 3 jalan ini, iaitu kepercayaan, perbuatan dan perkataan. Jika tidak berhati-hati, seseorang itu mudah terjerumus ke lembah kehinaan murtad ini. Masya Allah, dahsyat. Memang dahsyat, saudara. Demikian tadi telah anda ikuti definisi murtad ke jalan neraka. Sesungguhnya, saudara, setiap hari boleh dikatakan dalam sembahyang kita senantiasa mengucapkan 2 kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku naik saksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan sesungguhnya Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Inilah janji kita, inilah ikrar kita. Oleh itu, jagalah segala janji dan ikrar kita itu dengan sebaik mungkin. Jangan kita permudahkan memperkotak-katikkan Islam. Kalau kita seorang Islam, jadilah Islam yang sejati. Jangan keluar masuk seolah-olah mudah kita keluar masuk rumah. Begitulah ibaratnya. Kerana hukum murtad ini, dosanya teramat besar. Untuk mengetahui dengan lebih lanjut apakah hukum murtad, kita ikuti penjelasan ini. Hukum orang yang meninggalkan Islam ataupun murtad, dalam sebuah hadis Nabi kata, faman baddala dinahu faqtuluh. Nabi kata, barang siapa menukarkan agama daripada Islam kerana bukan Islam, maka dia dah dibunuh. Di dalam perundangan Islam, murtad adalah satu jenayah. Lantas hukuman yang menanti mereka yang murtad bukan sahaja bersifat akhirat, tetapi terdapat hukuman di dunia di bawah kanun jenayah syariah Islam. Setiap orang Islam disarankan supaya menjauhkan diri dari melakukan perbuatan-perbuatan yang boleh menyebabkan dirinya menjadi murtad dari agama Islam. Walau bagaimanapun, untuk mengesahkan kemurtadan seseorang memerlukan penyiasatan rapi terhadap beberapa aspek, seperti orang yang murtad itu faham apa yang dituturkan. Adakah ia menuturkannya dalam keadaan sedar, dan adakah ia telah diberi tempoh masa yang cukup untuk membolehkannya kembali semula ke pangkuan Islam. Tapi ulama-ulama kita dengan syarat, kita kena nasihatkan dia, minta dia mengucap, minta dia bertobat, minta dia balik kepada Islam. Kalau tak mau juga, maka Nabi kata orang ini harus dibunuh. Tak, masa tu saya tak fikir apa, saya fikir nak dengan dia kan. Nak duduk dengan dia, saya dengan dia je. Terus saya tak fikir family. Saya sangguplah tinggalkan family, sanggup. Saya macam, sebenarnya saya keberatan nak tukar agama, tapi saya sanggup, saya macam sebab fikir dia, saya sanggup nak tukar agama dan pergi dengan dia. Masya Allah, dahsyat. Memang dahsyat, saudara. Itu tadi kita telah ikuti hukum murtad jalan ke neraka. Sesungguhnya, saudara, isu murtad ini amat sensitif dalam masyarakat kita. Cuba kita lihat isu Natrah yang berlaku sekitar tahun 1950-an, yang telah membangkitkan kemarahan orang Melayu, umat Islam pada ketika itu, kerana ingin menjaga maruah Islam itu daripada tercemar. Orang Melayu waktu itu bangkit, sanggup menentang kerajaan British. Ini semua kerana isu murtad. Kenapa ini berlaku? Untuk mengetahui dengan lebih lanjut lagi, kita ikuti penjelasan punca dan balasannya. Suka atau tidak, gejala murtad sememangnya berlaku di kalangan orang Islam kita. Apa yang menjadikan ialah mereka yang terlibat datang daripada pelbagai latar belakang, termasuk mereka yang berpendidikan tinggi. Namun pegangan akidah yang nipis serta dengan pelbagai faktor lain telah memesongkan akidah mereka. Jahilan tentang perkara-perkara yang membawa kepada murtad, seperti perkara-perkara yang merosakkan akidahnya, maka dia dianggap orang yang murtad. Jadi bila kekokohan akidah itu tidak mantap, syariat yang tidak jelas dan sebagainya, tidak memahami Islam dan sebagainya, dia masuk Islam kerana ada sedikit nak kahwin atau ada kepentingan dunia sedikit. Pemahaman akidah yang sahih sangat jarang dimiliki oleh umat Islam hari ini, sehingga tidak hairanlah mengapa ramai orang Islam hari ini yang murtad dan keluar daripada agama Islam. Punca utamanya adalah tidak faham isi kandungan Al-Quran. Al-Quran tidak jadikan sebagai way of life, sebagai panduan langkah kehidupan. Satu cara hidup berpandukan Al-Quran. Al-Quran biar berdebu dalam rumah. Dibaca hanya sebulan sekali, nak ambil fadilah khatam di bulan Ramadan. Ada umat Islam memahami kalau begini yang berlaku. Dunia hari ini sedang menuju ke arah kebangkitan globalisasi serta intelektual.
Namun tidak dinafikan, dalam setiap kebangkitan itu pasti ada penyimpangan dan tindakan melampau oleh segelintir penganut yang terkeluar dari arus utama mana-mana agama. Mungkin akibat adanya pelbagai pengaruh negatif dari luar. Kerana dipengaruhi oleh pahaman-pahaman luar untuk mengajak dia keluar Islam atau masuk agama dan sebagainya. Pengaruh globalisasi yang begitu deras, yang cepat hari ini, pengaruh yang masuk yang tidak dapat kita pertahankan. Generasi muda Islam secara beransur-ansur dan perlahan-lahan telah diheret melalui pengaruh media untuk mengamal satu budaya yang dikenali sebagai budaya semuanya boleh. Budaya ini apabila dimasukkan ke dalam aspek akidah, ia melahirkan golongan yang berpegang kepada tidak ada Tuhan atau tidak ada agama yang disebut juga sebagai free thinker. Kalau ia dimasukkan dalam aspek akhlak dan tingkah laku, ia melahirkan budaya suka berhibur semata-mata yang dikenali juga sebagai hedonisme. Kedua-dua budaya ini akhirnya akan meruntuhkan sama sekali akidah Islam yang menjadi pegangan mereka sebelum ini. Islam yang menyusahkan dia. Contohnya kalau seorang muslimah tu yang dulunya bukan beragama Islam, dia tak pakai tudung. Bila dia masuk Islam, kewajipan pakai tudung. Kedudukan orang-orang Islam kita sendiri pada hari ini pun tidak begitu kuat dan tidak begitu komited terhadap agama itu sendiri. Ini menyebabkan persepsi terhadap agama berubah. Nilai-nilai agama semakin tidak dihargai. Agama tidak dilihat sebagai tuntutan utama kehidupan. Sebaliknya, ia sekadar keperluan budaya yang bukan fundamental. Pandangan seperti ini mulai dianut khususnya oleh generasi muda. Oleh itu, lahirlah ulama yang membawa fatwa-fatwa jahat iaitu menyimpang jauh dari ajaran Islam asal. Allah menyediakan balasan di dunia yang dahsyat kepada mereka yang murtad. Seriusnya balasan ini disebabkan seseorang yang murtad telah gugur beberapa haknya. Hak yang paling besar ialah haknya untuk hidup. Seterusnya ialah hak untuk memiliki yang turut gugur. Kesemua hartanya perlu ditahan sehingga dia kembali bertaubat. Turut terbatal ialah segala urusan dan akad sivilnya seperti jual beli, anugerah, gadaian dan sebagainya. Sekiranya ada warisnya yang meninggal dan meninggalkan harta semasa tempoh murtadnya, dia tidak layak mewarisi pusaka si waris. Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang menukar agamanya, yakni Islam, maka hendaklah kamu membunuhnya. Maka orang-orang yang akan terhapuslah semua amalannya. Amalan dalam Islam dulu dia hajinya, semayangnya, puasa, habis semua. Barang siapa yang murtad di kalangan kamu, maka dia akan menjadi kafir, na'udzubillah min dzalik. Maka amalan dia di dunia dan di akhirat ditolak di sisi Allah Ta'ala. Mengikut mazhab Syafi'i, pesalah murtad perlu dipisahkan dengan pasangannya dan akad nikah mereka digantung. Jika dia bertaubat sebelum tamat iddah, maka dibenarkan kembali kepada pasangan tanpa akad nikah yang baru. Andainya dia bertaubat selepas habis iddah, maka akad dan mahar yang baru perlu dijalankan. Sekiranya mereka yang murtad terlepas daripada balasan di dunia, hukuman lebih dahsyat menanti di akhirat. Dan mereka lah orang-orang yang akan dimasuk ke dalam neraka dan mereka lah orang-orang yang rugi. Bahawasanya orang murtad ini dosanya tidak diampuni oleh Allah SWT. Jelas sekali betapa dahsyatnya jenayah murtad ini di sisi Allah. Ia bukan sekadar isu hak dan kepentingan individu yang ingin menukar agamanya, tetapi ia berkaitan dengan hak Allah yang telah menciptanya dengan sebaik-baik dan hak Allah terhadap kesan perbuatannya ke atas umat Islam yang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyatakan celaan yang amat besar serta azab yang hina kepada mereka yang murtad. Barang siapa kafir kepada Allah sesudah ia beriman, dia mendapat kemurkaan Allah, kecuali orang-orang yang dipaksa kafir, sedangkan hatinya tetap tenang dalam beriman. Dia tidak berdosa. Akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang cukup besar. Ada masa mula-mula ayah dapat tahu macam larang saya pergi college apa semua, dia stop saya daripada belajar. And then lepas tu dia datang rumah, dia nak bawa lari. Kita orang lari pergi Sungai Siput sebab ayah saya nak sorokkan saya. Masa tu memang mak ayah tak suka. Memang diorang marah. Diorang tak bagi apa lah. Diorang tak bagi saya keluar rumah. Diorang memang jaga saya. Masa tu kan saya fikir saya nak pergi dengan dia. Saya fikir dia je lah. Masa tu saya nak ikut dia. Tak nak family. Macam saya abaikan family. Tak kisah family apa semua. InsyaAllah dahsyat, memang dahsyat saudara. Anda masih lagi bersama saya dalam program Dahsyat 13.
Telah kita ikuti tadi punca dan balasan murtad jalan ke neraka. Teringat saya kepada pantun Melayu lama. Nasi lemak buah bidara, sayang selasih hamba lurutkan. Buang emak, buang saudara, bahkan buang agama, kerana kekasih hamba turutkan. Sampai hati kita, saudara. Begitulah anak muda kita, remaja kita yang terlalu cepat mengikut kata hati, mengikut rasa, ikut rasa binasa, ikut hati mati. Jadi ingatkan, kita kena bertaubat. Jangan sampai kita mati sebelum sempat kita bertaubat. Sudah tentu ada jalan penyelesaiannya. Kita ikuti penjelasan ini. Sejarah Islam pernah menyaksikan bagaimana ancaman jenayah murtad ini merebak dan meningkat. Ia terjadi semasa di awal perlantikan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu yang berhadapan dengan dua golongan, iaitu yang enggan membayar zakat dan yang mengikut nabi palsu. Kedua-dua golongan ini disuruh kembali kepada Islam, tetapi mereka engkar sehingga akhirnya diperangi Sayyidina Abu Bakar dengan jayanya. Hari ini umat terjun ke lembah murtad sama ada melalui perbuatan, perkataan dan kepercayaan. Ia perlu dihentikan. Penyelesaian ke arahnya perlu dicari. Dia kena mengucap 2 kalimah syahadat semula, menanamkan sifat amal ma'ruf dan nahi munkar. Maknanya sifat mengajak orang kepada yang baik, ya, melakukan kebaikan dan menegah diri kita dan menegah orang lain juga daripada melakukan kemungkaran. Usaha pencegahan juga perlu dilakukan bagi mengelak seseorang terjerumus ke lembah murtad. Mereka bukan saja dipastikan mantap keimanannya, bahkan mereka ditransformasikan untuk menjadi pejuang-pejuang keimanan dan pekerja agama. Kita patut berhati-hati, awas tentang gerakan ajar sesat misalnya pada hari ini. Ini juga salah satu daripada unsur yang bisa mempengaruhi tentang keadaan gerakan mengajak kita untuk keluar daripada Islam. Pada masa yang sama, usaha pemulihan juga perlu dimantapkan, khasnya kepada mereka yang jatuh murtad disebabkan kejahilan dan kelalaian. Mereka perlu diberi ruang untuk bertaubat dan kembali beriman. Para institusi agama, Jabatan Agama Islam Negeri, peranan NGO untuk perkasakan usul dakwah, dan di antara lagi peranan para qadhi dan sebagainya, peranan para alim ulama, ustaz-ustaz. Langkah terakhir ialah pelaksanaan hukuman mati bagi kes murtad, terutama murtad yang disertai elemen muharabah, iaitu memerangi dan menggugat kemaslahatan agama Islam. Namun, usaha yang konkret perlu dimulakan bagi memastikan pelaksanaan hukuman ini dapat direalisasikan. Kerajaan memainkan peran penting sebab sudah termaktub di dalam Perlembagaan Persekutuan tentang perkara yang melibatkan penyekatan pengembangan agama-agama lain ke atas mereka untuk agama Islam. Apabila dilaksanakan, maka rakyat akan ikut. Musibah ini hanya dapat dihadapi dengan satu solusi, iaitu apabila setiap orang yang beriman mengambil tanggungjawab atas agama ini, sebagaimana para sahabat Rasulullah SAW telah melakukannya suatu masa dahulu. Janganlah kita rugikan hidup kita, jangan kita sia-siakan hidup kita. Kekallah kita Islam sebagai agama suci, agama yang sempurna, agama insya-Allah Subhanahu wa taala. Kepada setiap umat Islam, sentiasalah berwaspada akan bisikan syaitan dan hasutan orang kafir untuk kamu menukar agama dengan pelbagai janji-janji manis yang sementara. Sedangkan keindahan dan kehebatan bergelar Muslim tiada tolok bandingnya untuk kehidupan di dunia dan akhirat. Nampak kat sini, saya macam tak nak lagi ulang benda tu. Kalau contoh tak ada dia dalam hidup pun, mak ayah ada. Sebab tak nak lagi sakit hati dia orang, tak nak lagi buat benda lama. Fikir dulu sebelum buat apa-apa. Sebab kita macam kalau dah buat sesuatu tu tak boleh ulang balik. Yang penting dulu kalau contoh nak pilih yang boyfriend yang bukan agama Islam pun, macam pastikan yang kita pilih orang yang betul. Dia boleh ikut kita. Masya Allah, dahsyat. Memang dahsyat, saudara. Telah kita paparkan tadi definisi, hukum, punca dan balasan, serta jalan penyelesaian murtad jalan ke neraka. Sesungguhnya, saudara, Islam itu cukup cantik, cukup indah, cukup hebat. Dan kepada mereka yang mungkin telah murtad, insaflah, baliklah ke pangkal jalan. Pintu taubat masih terbuka. Kita yang masih Islam ini, peliharalah keislaman kita dengan sebaik mungkin. Jangan sekali-kali kita berniat terlintas dalam fikiran kita untuk murtad.
Dan mudah-mudahan dengan cara itu kita akan senantiasa menjadi Muslim yang hebat. Kerana manusia yang terbaik bukan mereka yang tidak pernah melakukan dosa, tetapi sesungguhnya adalah kita, adalah saya, adalah semua yang mahu bertaubat dan menginsafi kesalahan yang telah kita lakukan. Mohon saya berundur diri. Jumpa lagi minggu hadapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.